ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Demikian tuan pengurus majlis, bahagia pengurusi Masjid Hasanah, bahagia tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, khususnya tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, hadiran kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT diberikan kita kesihatan, dapat datang kita ke masjid, lakukan salat al-jamaah dan mengikuti kuliah maghrib sebagai penambahan ilmu yang sedia ada dalam diri kita. Diperingatkan kepada kita pada hari ini, hendaklah lebih berhati-hati kerana Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan bala ke atas muka bumi ini yang menimpa seluruh Bani Adam, daripada timur sampai ke barat, daripada utara sampai ke selatan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan bala yang turun, yang tidak ditimpakan hanya pada orang-orang yang zalim di kalangan kamu. Artinya bila turun, semua orang kena, sama ada yang jahat ataupun juga yang baik. Ada orang yang talah ataupun orang yang salih. Bila bala turun, maka seluruh yang ada akan ditimpa dengan bala. Maka kita di Malaysia pada belakang ini semakin menjadi-jadi dan semakin mengganas selepas daripada PRN Sabah. Maka cubalah sedaya upaya dalam kita menjaga asbab yang boleh mendatangkan penyakit. Walaupun hakikatnya itu segala-galanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, waja'alna likulli syai'in sababa. Allah menjadikan setiap satu itu dengan sebab. Maka sebab-sebab cubalah sedaya upaya untuk kita jaga. Mudah-mudahan kita khasnya yang ada di masjid ini dan umumnya rakyat Malaysia dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit yang sangat berbahaya pada ketika ini, sehingga membingungkan semua para pakar yang selama ini mengaku sebagai pakar. Pakar pun bingung tuan-tuan ya. Yang ada sijil berjela-jela pun bingung how to solve the problem. Mereka tak nampak jalan keluar. Dan negara yang paling maju, negara itulah yang paling banyak ditimpakan bala. Amerika sekarang sudah puluhan juta yang
pastikan positif COVID-19 ini. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin kasih sekalian, saya ingin bincangkan pada malam pagi ini tajuk salaf di antara kebenaran dan kebatilan. Saya rasa mungkin ada sebahagian daripada kita tertanya-tanya, apa benda salaf batil dengan salaf yang hak ni? Kenapa saya membincangkan perkara ini, tuan-tuan? Kerana pada hari ini ramai orang-orang, khasnya di Malaysia dan amnya di segata dunia, yang mendakwa mereka itu membawa ajaran salaf dan menggelar mereka sebagai salafi. Masyarakat Islam ramai yang tidak faham apa itu salafi. Tertanya-tanya sebahagian mereka, mula merasakan apa yang dibawa itu sebagai benar dan langsung dijadikan sebagai pegangan dan amalan dalam hidup. Maka pada malam ini kita ingin mengambil sedikit kesempatan 40 minit ke 1 jam untuk membincangkan tentang apa itu salaf. Salaf dalam bahasa Melayu dikatakan sesuatu yang telah lalu ataupun yang dah lepas. Salaf di sudut bahasa, amma salaf daripada apa yang telah kita lakukan. Adapun dalam istilah ataupun penggunaan istilah ini dalam kalangan ahli ilmu, yang dimaksudkan dengan salaf itu adalah mereka yang berada di 3 kurun pertama. Kurun yang pertama, kedua dan yang ketiga. Satu kurun 100 tahun, kalau 3 kurun adalah 300 tahun. 3 kurun ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Syaikhan, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku, dan kurun selepasnya dan kurun selepasnya. Rasulullah SAW memberitahu kita sebaik-baik kurun ini adalah 3 kurun ini. Kurun pertama, kurun kedua dan kurun yang ketiga. 100 tahun yang pertama, 100 tahun yang kedua dan 100 tahun yang ketiga. 3 kurun ini adalah kurun yang disebut sebagai kurun zaman salaf. Adapun selepas daripada 300 tahun, maka disebut sebagai zaman khalaf. Ini orang yang selepas daripada zaman salaf. Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya As-Salafiyah, beliau menyatakan sebutan Nabi SAW mengatakan 3 kurun ini adalah kurun yang terbaik, adalah memberitahu kita agar kita menjadikan 3 kurun ini sebagai kurun contoh. Kurun yang boleh dijadikan sebagai ikutan. Kurun yang boleh dijadikan sebagai cermin di dalam kita berpegang kepada ajaran agama Islam dalam semua hal dan keadaan. Adapun selepas daripada 3 kurun ini disebut sebagai kurun
khalaf, yakni orang yang terkemudian. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian. Al-Imam Izzuddin Ibn Abdussalam dalam kitabnya Risalatul Tauhid, beliau menyatakan pada kurun yang ke-6 Hijrah, aku melihat pada zaman aku ini ada kelompok-kelompok yang mengaku mereka itu adalah Ahlus Salaf. Namun setelah aku teliti dan aku buat kajian, golongan yang mengaku salaf pada kurun yang ke-6 Hijrah itu adalah golongan daripada kaum Mujassimah Musyabbihah. Adalah kaum yang beraliran Mujassimah Musyabbihah, iaitu aliran yang menjisimkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun fahaman yang menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Jadi kurun yang ke-6 Hijrah, Izzuddin Ibn Abdussalam telah melihat bagaimana kelompok-kelompok yang mengaku mereka itu kaum salaf, tapi hakikatnya mereka ini adalah golongan yang berpegang dengan ajaran Mujassimah Musyabbihah, iaitu kelompok yang menjisimkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Tuan-tuan puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, dari bagaimanakah kaum salaf yang ada pada hari ini? Adakah mereka yang mengaku salafi pada hari ini benar-benar mengikut kelompok salaf yang sebenar, ataupun mereka ini adalah sebagaimana yang dilihat oleh Izzuddin Ibn Abdussalam? Tuan-tuan puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, setelah kita meneliti daripada kitab-kitab yang ditulis oleh kaum yang mengaku mereka ini adalah daripada kaum salaf pada masa ini, ternyata mereka ini adalah sebagaimana yang telah diberitahu oleh Izzuddin Ibn Abdussalam pada kurun yang ke-6 Hijrah, iaitu kelompok yang menjisimkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Kalau kita lihat golongan salafi ini, hakikatnya salaf yang sebenar itu adalah salaf yang berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Namun pada zaman salaf itu juga ada golongan-golongan yang sesat. Bukan dengan makna seluruh golongan salaf itu adalah golongan yang benar. Jadi kalau satu orang mengaku mereka itu mengikut ajaran salaf, kita kena pastikan mereka ini mengikut salaf yang mana. Kerana pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah muncul kelompok Syiah yang akhirnya membawa kepada terbunuh Sayyidina Uthman bin Affan yang dikenali sebagai Syiah Sabaiyah. Dan muncul juga pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib kelompok Khawarij yang berakhir membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi di zaman salaf itu ada salaf yang benar dan ada salaf yang membawa ajaran yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi mereka ini dikatakan salaf yang mana? Namun apa yang menjadi kesepakatan para alim ulama, golongan salaf yang benar itu adalah golongan yang mengikut mazhab yang empat, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan beberapa mazhab yang lain yang hilang ditelan zaman. Mereka ini adalah golongan salaf yang diperakui kebenarannya secara ijma' oleh para alim ulama. Adapun golongan-golongan seperti Khawarij, seperti Syiah, dan selepas daripada zaman salaf, di akhir zaman salaf muncul golongan Mu'tazilah, Mujassimah. Mereka itu adalah golongan salaf yang tersasar daripada kebenaran. Al-Imam Az-Zabidi dalam kitabnya Ittihad Sadatul Muttaqin, beliau menyatakan bahawa idza utliqa ahlu sunnah wal jamaah fal muradu bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila disebut ahlu sunnah wal jamaah, mereka itu adalah golongan yang mengikut al-asy'ariyah dan al-maturidiyah, yaitu yang mengikut al-Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan mengikut al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Mereka ini berada pada zaman salaf. Al-Imam Abu Hasan al-Ash'ari lahir pada tahun 260 Hijriyah, pada kurun yang ketiga Hijrah. Dan ajaran al-Asy'ariyah ini menjadi pegangan majoriti kaum salaf. Mereka yang bermadhab Maliki umumnya hampir 100% berpegang dengan al-Asy'ariyah. Madhab Syafi'i majoriti adalah berpegang dengan aliran al-Asy'ariyah. Mazhab Hanafi majoriti berpegang dengan aqidah al-Imam Abu Mansur al-Maturidi ataupun yang disebut sebagai al-Maturidi. Sementara mazhab Hambali hanya sebahagian kecil yang berpegang dengan mazhab al-Asy'ariyah, dan sebahagian besar terjerumus dalam fahaman mujassimah musyabbihah, yaitu kelompok yang menjisimkan zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan di satu ketika dahulu tidak ada orang yang bermadzhab Hambali melainkan mereka ini adalah mujassim, yaitu yang menjisimkan zat Allah Subhanahu wa taala, seperti mengatakan Allah Subhanahu wa taala bermata, Allah Subhanahu wa taala bertangan, Allah Subhanahu wa taala berbetis, Allah Subhanahu wa taala berwajah, Allah Subhanahu wa taala bertempat, Allah Subhanahu wa taala turun daripada langit ke langit dunia 1/3 malam yang terakhir. Maka sebahagian besar daripada pengikut mazhab Hambali mengikut mereka kepada mazhab aqidah mujassimah musyabbih. Namun bila mana seorang penguasa di Syam, lupa saya namanya, Sultan Baybars kalau tak silap saya, beliau telah melantik Qadil Qudah, qadi segala qadi, dan berpegang beliau itu kepada mazhab yang empat, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Maka beliau telah menggerakkan usaha untuk membersihkan golongan Hanabilah daripada aliran mujassimah musyabbihah.
usaha yang sungguh-sungguh daripada para alim ulama, sehingga aliran mazhab Hambali alhamdulillah di akhirnya dapat dipupuskan daripada mengikut aliran Mujassimah Musyabbihah. Namun pada kurun yang ke-7 Hijrah masuk ke-8 Hijrah muncul Ibnu Taimiyah yang mengaku beliau itu mengikut ajaran salaf, menyebarkan ajaran salaf. Maka para ulama mengatakan Ibnu Taimiyah inilah yang menghidupkan semula dan menyuburkan semula aliran Mujassimah Musyabbihah di dalam kelompok mereka yang mengikut mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tuan-tuan puan-puan sidang hadirin hadirat sekalian, kalau kita lihat pada hari ini kelompok-kelompok yang mengaku salafi, bila diteliti mereka ini adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ataupun yang dikenali sebagai aliran kaum Wahabi. Dulu mereka berbangga dengan nama Wahabi, tetapi apabila kelompok Wahabi ini banyak terlibat dengan jenayah membunuh, seperti mereka itu masuk ke tanah Hijaz, menyerang tanah Hijaz, yakni Makkah dan Madinah, dan membunuh ramai daripada Ahlul Bait dan juga para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Said Zaini Dahlan tidak kurang daripada 70,000 orang, maka mereka berasa malu dipanggil sebagai kelompok Wahabi. Mereka tidak mahu dipanggil sebagai kelompok Wahabi kerana Wahabi mempunyai jenayah yang sangat dahsyat. Dan kalau kita melihat dalam sejarah, kaum Wahabi masuk menyerang tanah Hijaz 200 tahun yang lampau dengan bantuan daripada British, Yahudi yang mau melihat kejatuhan Empire Utsmaniyah Turki. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, maka mereka tidak mahu lagi digelar Wahabi. Mereka kata mereka adalah kaum Salafi, iaitu yang mengikut ajaran Salaf. Ada juga saya melihat di dalam beberapa buah kitab, kalau tak silap saya, yang dikarang oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, beliau menyatakan di antara orang-orang Wahabi yang terawal menggunakan kalimat salaf adalah Nasiruddin Al-Albani, iaitu pemuka kaum Wahabi di Jordan yang berasal daripada Syria. Namun beliau ini dihalau oleh kerajaan Syria, maka beliau turun tinggal di Jordan sehingga mati di Jordan. Nasiruddin Al-Albani adalah merupakan tokoh pemuka kaum Wahabi yang pada hari ini diagung-agungkan sebagai seorang muhaddis. Namun kita melihat apa yang telah dilakukan oleh Nasiruddin Al-Albani, beliau mempunyai metodologi dalam menyusun hadis-hadis dalam bentuk yang bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh para muhaddisun yang sebenar. Saya melihat kitab yang dikarang oleh Dr. Said Mamduh, kitab yang berjudul At-Ta'rif, ada 6 mujallad, yang mana beliau menyatakan bahawa Nasiruddin Al-Albani ini telah melakukan jenayah ilmiah. Kalau para ulama
ahli hadis membahagikan hadis yang sahih, hasan, dhaif dan maudhu'. Hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif dan yang maudhu'. Namun Nasiruddin Al-Albani membahagikan hadis kepada dua bahagi, iaitu yang sahih dan hasan, yang boleh beramal dengannya, dan satu lagi adalah hadis yang dhaif dan maudhu' yang tidak boleh dipakai dan dibuang ke bakul sampah. Dr. Said Ramadan Al-Buti, Dr. Said Mamduh dalam kitabnya Ta'rif menyatakan, dengan pembahagian yang baru yang dilakukan oleh Nasiruddin Al-Albani, membawa kepada seluruh kitab-kitab yang telah ditulis oleh para alim ulama terpaksa dibetulkan dan ditukar, kerana kitab-kitab para ulama itu berdasarkan kepada pembahagian hadis yang sahih, hasan, dhaif. Dhaif ini digunakan karena bila hadis yang dhaif itu ada syawahid, ada hadis-hadis yang lain yang senada, maka naik hadis ini menjadi hadis yang hasan dan beramal dengan hadis yang hasan, hadis hasan yang li ghairi. Namun bila mana Nasiruddin Albani menggolongkan hadis yang dhaif ini sebakul dengan hadis yang maudhu', maka kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama berdasarkan kepada hadis-hadis yang dhaif, yang sebahagiannya naik menjadi hadis yang hasan li ghairi, ataupun hadis-hadis yang dhaif yang ditulis oleh para ulama dalam fadailul a'mal, semuanya terpaksa dibongkar dan dibuang. Jadi kitab-kitab peninggalan para ulama berkurun-kurun sudah tidak lagi berfaedah untuk dijadikan sebagai rujukan. Jadi setengah ulama mengatakan di antara orang yang awal menggunakan kalimah salaf adalah Nasiruddin Al-Albani. Kemudian kalimah salaf itu menjadi sya'a, menjadi merata. Di seluruh dunia pada hari ini mereka tidak mau diaku sebagai Wahabi. Mereka kata mereka salaf. Tapi kalau kita berceramah menghentam Wahabi, mendedahkan kesalahan Wahabi, orang yang mengaku Salafi ini malah. Tapi bila kita tanya, adakah kamu Wahabi? Tak, saya Salafi. Jadi kalau kita kentam Wahabi, malah dia. Ini satu yang pelik, tuan-tuan. Satu yang pelik. Menunjukkan orang yang beraliran Salafi itu sebenar-benarnya adalah beraliran kaum Al-Wahhabi. Mungkin ada di kalangan kita yang tidak jelas tentang masalah Wahabi. Mungkin ada juga yang mengatakan, apalah kita nak gaduh-gaduh dengan Wahabi. Wahabi juga orang Islam. Kita kena jaga supaya umat Islam ini bersatu. Kalau kita berperang dengan kaum Wahabi, bercakaran dengan kaum Wahabi, maka kita akan berpecah belah. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan," akan berpecah umatku kepada 73 firqah. Kulluhum finnar, semua di dalam api neraka. Illa wahidah, melainkan satu yang selamat, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang berpegang pada sunnahku dan sunnah jamaah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Artinya Nabi SAW mengisyaratkan yang selamat hanya satu, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain tidak selamat. Ajaran Syiah, ajaran Wahabi, ajaran Qadariyah, ajaran Jabariyah, ajaran Mu'tazilah, ajaran Qadianiyah, ajaran liberal dan sebagainya, mereka adalah bukan tergolong dalam golongan ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran Wahabi, mungkin ada di kalangan kita yang tertanya-tanya, di mana sesatnya kaum Wahabi?
Daripada awal lagi telah nyatakan tadi, Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam melihat kelompok salaf pada kurun yang ke-6 Hijrah, dan bila diteliti, mereka ini adalah golongan mujassimah musyabbihah, iaitu golongan yang menjisimkan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita teliti pada hari ini golongan salaf yang mengaku salaf, kita lihat mereka berpegang kepada tauhid, akidah yang bertentangan dengan pegangan akidah umat Islam di negara ini. Akidah umat Islam di negara ini adalah berasaskan akidah al-Asy'ariyah, ataupun dengan bahasa yang lebih mudah, sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith ila akhirih. Syekh Abdullah Fahim dalam wasiatnya, beliau menyatakan, jaga kita orang Melayu di Malaysia ini, daripada orang awam sampai ke sultan, berpegang mereka itu dengan akidah yang diwarisi daripada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, kita di Malaysia daripada orang awam sampai ke sultan, berpegang mereka dengan madhab Al-Imam Syafi'i. Dan dalam tasawuf, berpegang kita semua daripada bawah sampai ke atas dengan tasawuf Imam Al-Ghazali ataupun Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini wasiat daripada Syekh Abdullah Fahim, iaitu salah seorang maha guru di negara kita yang telah meletakkan tarikh 31 Ogos untuk merdeka di negara. Agaknya kita beri lawan azan, sila muadzin azan, dan kita sambung sedikit selepas Isyak untuk supaya kita dapat penjelasan tentang salaf ini sehingga ke hujung. Allah. Allah. Masya Allah.
Allah. La ilaha illallah. Wa ba'athakum. Tuan-tuan puan-puan sidang hadirin hadirat kasih silam. Kalau kita melihat di dalam enactment majlis-majlis agama Islam negeri-negeri di Malaysia, umumnya tercatat dalam enactment pegangan akidah umat Islam di negara ini adalah akidah yang berasaskan akidah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Di Selangor, kita telah meletakkan kalimah Al-Asy'ariyah dalam enactment. Kalau tak silap saya, pada tahun 2018 saya terlibat bersama-sama menambah baik enactment Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Kita letakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ari. Amalan mazhabnya Syafi'i. Jelas tertulis dalam enactment. Di negeri Pahang pun sama. Akidahnya Asy'ariyah, amalannya Syafi'i. Negeri Johor juga tercatat dalam enactment, amalannya adalah Asy'ariyah, pegangannya Asy'ariyah dan amalannya mazhab Syafi'i. Sabah tuan-tuan, tercatat dalam enactment Majlis Agama Islam Negeri Sabah, akidahnya Asy'ariyah dan amalannya berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Ada beberapa bulan yang lalu saya pergi ke Sabah dalam program dakwah di sana, bertemu dengan Sahibus Samah Datuk Mufti, panjang bercerita tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan aliran-aliran yang sesat yang merebak di negeri Sabah, dan beliau menyatakan kita sekarang meletakkan kalimah Al-Asy'ari yang berdampingan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi umumnya kita di Malaysia berakidah dengan akidah Al-Asy'ariyah, iaitu yang berasaskan sifat 20. Bahkan di tanah Indonesia banyak pondok-pondok pesantren yang disenali sebagai pesantren salaf. Pesantren salaf di Indonesia, pesantren yang berasaskan dengan pegangan salaf yang sebenar. Diajarkan akidah Al-Asy'ariyah dan amalannya berdasarkan mazhab Al-Imam Syafi'i. Kitab-kitab Al-Asy'ariyah seperti Aqaidud Durriyah, Kifayatul Awam, Syarqawi dan sebagainya itu adalah kitab-kitab akidah yang mengikut asas akidah Al-Asy'ariyah, diajarkan di pesantren-pesantren salaf. Itu betul-betul pesantren salaf yang sebenar. Dan diajarkan fiqh-fiqh dalam mazhab Syafi'i seperti kitab yang paling kecil Matnul Ghayah wa Taqrib, syarahnya Fathul Qarib, syarahnya Qutul Habib, Al-Iqna', I'anah dan yang lain-lain. Maka ini adalah semua kitab-kitab fiqh yang berasaskan mazhab Al-Imam Syafi'i. Sebenarnya kalau seseorang itu dikatakan mengikut salaf, akidahnya Asy'ariyah, mazhabnya sama ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Abu Hanifah lahir 80 Hijriah, sangat hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik, kalau tak silap saya 146 tahun 90 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti selepasnya. Imam Ahmad bin Hanbal belajar dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah anak murid kepada Imam Malik. Namun Al-Imam Syafi'i tidak sempat bertemu dengan Al-Imam Abu Hanifah kerana
Di ketika lahirnya Imam Syafi'i, maka wafatnya Al-Imam Abu Hanifah. Mereka ini adalah orang-orang salaf. Kalau orang yang mengaku mereka itu salaf yang sebenar, bermadhab mereka salah satu daripada mazhab yang empat. Wa imma Hanafi, wa imma Maliki, wa imma Syafi'i, wa imma Hanbali. Kalau ada orang mengaku salaf, ana salaf, tapi anti dengan mazhab yang empat, memusuhi mereka dengan mazhab yang empat, menghina-hina mazhab yang empat, ataupun kalau di negara ini menghina-hina mazhab Syafi'i dengan mengatakan, oh ini Syafi'i kunut, ini semua bid'ah. Syafi'i tak betul mengatakan kunut subuh sebagai sunnah. Ini bukan salaf ni tuan-tuan. Ini bukan salaf ni. Kalau orang salaf dia menghormati mazhab Syafi'i. Dan orang salaf itu tolerate, tasamuh dengan mazhab yang empat. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, benar belaka keempat-empat. Orang yang bermazhab Hanafi mengatakan yang Maliki juga benar. Yang bermazhab Maliki juga mengatakan Syafi'i juga benar. Yang bermazhab Hanbali juga mengatakan Syafi'i benar. Sebab itu kita di Malaysia, tuan-tuan, kita tidak berbalah dengan orang yang bermazhab dengan mazhab Hanafi. Orang Hanafi di Masjid India bersembahyang subuh tanpa kunut, kita tidak mengatakan, oh ini Wahabi. Tidak, kita kata ini Hanafi. Dan orang-orang India Muslim yang bersembahyang kadang di Masjid India dan terkadang bersembahyang di masjid-masjid yang berpegang pada mazhab Syafi'i, mereka juga tidak menyalahkan kita yang berkunut subuh atau melakukan perkara-perkara yang berbeza dengan mazhab Hanafi. Mereka tidak kata kita ini sebagai ahlu bid'ah. Bahkan mereka berpegang dengan ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid itu ada satu yang rahmat. Kita di Malaysia sendiri, tuan-tuan, walaupun bermazhab Syafi'i, terkadang kita mengambil setengah pendapat dalam mazhab yang lain. Seperti kita di Malaysia bermazhab Syafi'i, sewajarnya berzakat dengan beras. Orang-orang dulu, zaman saya kecil-kecil, tuan-tuan, ya, di pondok, zakat dengan beras. Dan terkadang tak mampu nak bawa beras banyak-banyak, anak 10 orang. Nak bawa berat setengah guni, berat, tuan-tuan, ya. Maka kaedah pada ketika itu, Tok Guru, dia sediakan beras, ada jual. Saya jual beras daripada kamu. Kita pun saya beli. Ada beli, kita kata, ini zakat yang wajib atas diri aku. Helah. Ada nak bawa banyak-banyak beras, jadi kesulitan. Dan kalau beras ini terlalu banyak, juga menjadi kesulitan. Di mana nak diletak? Dan berkemungkinan tikus masuk, merosakkan beras-beras ini. Jadi pada ketika ini menjadi satu masyaqqah, kepayahan. Maka dicari pendapat mazhab yang lain. Dalam mazhab yang lain, kalau tak silap saya, dalam mazhab Hanafi, mengharuskan dibayar dengan qimah, nilai. Maka kita mengambil mazhab Hanafi. Kita tidak terus mengatakan, oh Hanafi tidak betul. No, itu bukan orang yang mengikut ajaran salaf. Kita sentiasa bertoleran. Hatta bagi kita yang melakukan umrah dan haji, kita menghadapi masalah juga. Bila mana dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit dengan kulit antara yang bukan mahram, membawa kepada batal sembahyang dalam mazhab Syafi'i. Jadi kesulitan kita melakukan tawaf. Terutama pada ketika tawaf rukun masalah. Jadi kesulitan. Kerana di dalam mazhab Hanafi bersentuhan kulit dengan kulit tidak membatalkan wuduk. Jadi mereka langgar kita. Mereka tak berasa batal. Tapi kita menjadi masalah. Maka sebab itu tabung haji memfatwakan boleh mengikut mazhab yang lain. Atau bertaklid kepada mazhab yang mengharuskan sentuh. Dan tidak membatalkan wuduk ketika melakukan tawaf di tanah Makkah ataupun tawaf di Kaabah.
Inilah yang dikatakan perbedaan pendapat itu sebenarnya rahmat, memberikan kita jalan keluar bila kita berasa stuck. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid bagus. Batu setengah ulama mengatakan ikhtilaf itu sebenarnya adalah si'atun. Perbedaan pendapat itu sebenarnya adalah keluasan dalam beragama. Tak boleh begini, ada yang kedua. Tak boleh kedua, ada yang ketiga. Tidak boleh yang ketiga, ada yang keempat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian. Jadi bila kita meneliti golongan yang mengaku salaf pada hari ini, rupa-rupanya mereka itu yang pertama berkiblat kepada mazhab Hambali. Namun kemudian mereka berkiblat pula kepada Ibn Taymiyah. Mana pendapat mazhab Hambali yang bertentangan dengan Ibn Taymiyah tak digunakan. Jadi artinya pendapat Ibn Taymiyah, pendapat mazhab Hambali itu semakin mengecil kerana mengikut Ibn Taymiyah. Kemudian semakin menyusut dan mengecil, mereka pegang apa yang menjadi pegangan Muhammad bin Abdul Wahab. Mana pegangan Muhammad Abdul Wahab yang bertentangan dengan Ibn Taymiyah, maka Ibn Taymiyah ditolak. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, bahawa itu kalau kita tengok kitab-kitab yang mereka kata mereka itu adalah golongan salafi, kita tengok rujukan mereka Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi, Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ulama-ulama yang ada pada zaman ini seperti bin Baz, seperti Utsaimin, seperti Saleh Fauzan, dan mereka yang sewaktu dengan. Jadi tuan-tuan, perempuan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, golongan salafi yang mengaku salaf ini sebenarnya mereka tidak mengikut orang salaf yang sebenar. Kalau mereka yang mengaku salaf ini mengikut salaf yang sebenar, mereka berakidah dengan akidah al-Asy'ariyah ataupun Maturidiyah ataupun berpegang dengan mazhab salah satu daripada yang empat. Namun tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, pada hari ini timbul lagi satu syubhah dalam masyarakat kita, satu kekeliruan bila mana mereka mengatakan bahawasanya mereka itu berakidah dengan akidah ahlul hadis pula. Mula-mula mengaku salafi, kemudian di akhir-akhir ini mereka mengaku pula mereka berakidah dengan akidah ahlul hadis pula, tuan-tuan. Jadi orang awam jadi bingung, tuan-tuan, bingung. Kita selama ni berpegang kepada tauhid sifat 20 ataupun akidah yang 50 yang dikenali sebagai aqidatul khamsin, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, satu sifat yang harus bagi Allah, 41 jumlah. 4 sifat yang wajib bagi Nabi, 4 sifat yang mustahil bagi Nabi, satu sifat yang harus bagi Nabi, 9 campur 41, 50. Ini pegangan kita umat Islam di negara ini sekian lama, iaitu yang dikenali sebagai akidah yang 50. Tapi mereka kata pula sekarang mereka berpegang dengan akidah ahlul hadis. Ini menjadi celaru, tuan-tuan. Baru-baru ini salah seorang tokoh daripada Mesir, Syekh Usama Al-Azhari, membentangkan syubhah ini di Grozny, Chechnya, dengan mengatakan pada hari ini menjadi satu syubhah yang besar kepada orang awam. Bila mana golongan Wahabi ini mengaku mereka itu berpegang dengan akidah ahlul hadis. Mula-mula mereka mengatakan bahawasanya al-Asy'ariyah dan Maturidiyah ini satu pihak. Dan satu pihak lagi adalah akidah ahlul hadis. Mula-mula mereka kata kedua-dua ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Al-Asy'ariyah, Maturidiyah satu, dan akidah ahlul hadis yang kedua, mereka kata kedua-dua ini di bawah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian mereka mengatakan pula bahawasanya akidah ahlul hadis itu membawa akidah
yang bila diteliti akidahnya adalah akidah Mujassimah Musyabbihah. Mereka mendakwa bahawasanya para muhaddithun berakidah mereka dengan akidah Mujassimah. Jadi ini lebih lagi mengelirukan orang. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, majority ahlul hadis, majority ahlul hadis adalah berakidah mereka itu dengan akidah al-Asy'ariyah, Maturidiyah. Di mana Al-Imam Daruqutni, seorang muhaddis yang besar, di satu hari bertemu dengan Imam Al-Baqillani. Imam Al-Baqillani. Al-Imam Baqillani masih muda, tuan-tuan. Maka bertemu Imam Daruqutni. Al-Imam Daruqutni memberikan satu penghormatan yang besar kepada Abu Bakar Baqillani. Maka bertanya seorang kepada Imam Daruqutni, siapa orang ini? Maka Al-Imam Abu Bakar Baqillani mengatakan, inilah Imam Daruqutni mengatakan, inilah dia Abu Bakar Al-Baqillani yang merupakan tonggak tiang Al-Asy'ariyah. Daripada kisah ini, tuan-tuan, menunjukkan bahawasanya ahlul hadis memberikan penghormatan yang besar kepada para ulama-ulama Al-Asy'ariyah. Namun pada hari ini, mereka yang mengaku sebagai golongan salafi mendakwa mereka itu berakidah dengan akidah ahlul hadis, dan mendakwa bahawa akidah ahlul hadis itu adalah akidah sebagaimana yang menjadi pegangan golongan Mujassimah, yaitu golongan yang menjisimkan zat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, di dalam Aqidatun Najin, kitab Aqidatun Najin, Imam Syekh Zainal Abidin Al-Fatani menyatakan, pada hari ini di tanah haram, yang di tanah Mekah, terdapat golongan-golongan yang mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihah secara zahir, mengartikan ayat-ayat mutasyabihah secara literal. Maka mereka ini jatuh dalam lautan kufur. Apakah yang dimasukkan dengan ayat-ayat mutasyabihah secara literal ini? Itu ayat-ayat yang tidak terang. Seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Mereka kata Tuhan bersela di atas arasy. Bahkan saya melihat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh golongan Salafi Wahabi ini, di dalam kitabnya, seperti kitab yang ditulis oleh Utsaimin dalam Fatawa Al-Aqidah, beliau menyatakan bahawasanya istawa 'alal 'arsy, Tuhan itu bersemayam di atas arasy, mustaqirratun bidzatihi 'alal 'arsy, tetap zat Allah Subhanahu wa taala itu di atas arasy. Ini bukan akidah ahli sunnah, tuan. Akidah ahli sunnah, Tuhan itu bersifat dengan laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak sama dengan segala sesuatu. Dan di ketika mana orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbak, cuba tolong sifatkan Tuhan kamu. Bagaimana? Maka turun ayat surat Al-Ikhlas pada ketika itu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tuhan tidak sebanding dengan apa juga. Tidak boleh disamakan sama sekali dengan apa juga. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah berpegang kepada laisa kamitslihi syai' walam yakun lahu kufuwan ahad. Sebab itu kita berpegang dengan sifat 20, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah itu bersalah-salahan daripada segala yang bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak bertempat. Dalam sifat 20, qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Allah berdiri dengan sendirinya. Namun golongan ini yang mengaku mereka berpegang dengan golongan ahlul hadis mengatakan Tuhan tempatnya di atas arasy, dan ada juga yang mengatakan Tuhan itu besarnya sebesar arasy. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian,
Ini akidah yang terang-terangan, bukan sama sekali datang daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah ini adalah akidah mujassimah musyabbihah yang telah diperangi oleh para alim ulama satu ketika dahulu. Pada hari ini telah menjadi suatu najis yang tersebar di seluruh masyarakat. Karena pada hari ini tuan-tuan, mereka mengajarkan kepada orang awam tauhid tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Ini tauhid asma' wa sifat yang ketiga inilah tuan-tuan yang membawa kepada penjisiman zat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ulama-ulama dalam kitab-kitab menyatakan adapun akidah tauhid asma' wa sifat huwa ainu aqidatit tajbih wa tajsim. Adapun akidah asma' wa sifat menjadi pegangan mereka ini buah-buah salafi yang ada pada hari sebenarnya itulah dia akidah penjisiman dan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dan makhluk. Pada hari ini mereka mengatakan Tuhan turun 1/3 malam yang akhir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Dia kata Tuhan turun daripada atas ke bawah. Para ulama salaf dan khalaf seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan para ulama-ulama khalaf daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yang turun itu apa? Bukan Tuhan yang turun para malaikat. Yang turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Tuhan yang turun. Kalau kita katakan Tuhan turun ke bawah, sama dengan makhluk. Hujan pun turun juga daripada atas. Perbuatan turun itu perbuatan yang baharu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disamakan dengan atau dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam Al-Qur'an waja'a rabbuk wal malaikatu saffan saffa. Mereka kata Tuhan datang. Dan malaikat bersaf-saf, Tuhan datang. Ini semua akidah mujassimah musyabbihah tuan-tuan. Orang salaf mereka berpegang kepada tafwid, iaitu menyerahkan pengertian ayat ini bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menukuk dan tidak menambah. Ataupun mereka mentakwilkan, mengartikan dengan satu pengertian yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ditakwilkan waja'a rabbuk, bukan maknanya Tuhan datang. Waja'a amrullah, dan telah datang perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan yang datang. Sebab itulah para ulama mengatakan takwil pada zaman ini adalah sangat penting dan sangat utama. Kerana orang pada hari ini tidak faham bahasa Arab. Dan lebih-lebih lagi pada hari ini orang awam tak mengaji akidah. Kalau dibiarkan ayat itu begitu saja, nanti orang awam akan terbayang berbagai-bagai wajah Arab dan datang Tuhan. Macam mana Tuhan datang? Ada kaki ke datang? Ini bahaya tu. Itu ulama dalam kitab-kitab akidah mengatakan kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Apabila datang dalam hati kamu tentang rupa Tuhan begitu, begini, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak sebagaimana yang melintas di dalam hati. Sebab syaitan. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, pada hari ini kalimat salaf telah dipergunakan untuk menjadi topeng kepada golongan yang membawa ajaran yang sesat dan bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikianlah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam di dalam kitabnya Risalatul Tauhid, kalau tidak silap saya, atau Rasail fit Tauhid. Beliau menyatakan pada kurun yang ke-6 Hijrah, aku melihat golongan-golongan mendakwa mereka itu golongan salafi, namun setelah aku teliti, mereka ini sebenarnya adalah golongan mujassimah, iaitu golongan yang menjisimkan dan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Mudah-mudahan sedikit pencerahan pada malam ini berhubung tentang kalimah salaf dapat sedikit memberikan gambaran kepada tuan-tuan tentang apa itu salaf, dan mudah-mudahan kita terhindar daripada
pengaruh dengan dakwaan-dakwaan mereka yang dikatakan sebagai membawa ajaran salaf. Sebenarnya ajaran salaf itu adalah mereka yang mengikut Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, ataupun mengikut Ahlul Hadis, yang mana Ahlul Hadis itu mereka itu adalah mengikut Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan amalannya berdasarkan mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kita di Malaysia bermazhab Syafi'i, maka ikutlah Syafi'i. Tak payahlah kita merojakkan amalan kita, tuan-tuan. Dalam sembahyang ada Syafi'i, ada Hanafi, kacau, tuan-tuan. Jangan kata, oh yang ni saya ikut Hanafi, oh yang masalah sah batalnya aku ikut Hanafi, aku boleh bersalam dengan isteri aku di rumah dan pergi ke masjid tak payah berwuduk. Bila bab berwuduk, ikut Syafi'i, basuh saja sedikit kepala. Kacau, tuan-tuan. Maka kalau ditanya pada ulama Syafi'i, sah ke sembahyang orang begini? Tidak sah. Betul dia berwuduk cara aku, basuh sedikit kepala, tapi bersentuhan dengan perempuan batal wuduk dia, maka tidak sah sembahyang. Bawa kepada ulama Hanafi, sah tak orang ni sembahyang? Tak sah juga. Betul dia bersentuhan itu tak batal mengikut pendapat aku, tapi aku berwuduk bukan cara seperti Syafi'i, iaitu dibasuh sedikit. Tidak sah pada sisi kami. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, daripada dulu para ulama mereka itu berpegang dengan salah satu daripada mazhab yang empat. Lepas itu kita tengok dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab tua, tuan-tuan, ulama meletakkan di hujungnya Asy-Syafi'i, Al-Hambali, Al-Maliki, Al-Hanafi masalah, ataupun Hanabilah. Di hujungnya ada diletakkan satu. Tidak ada seorang dia bermazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Tak ada. Ya? Dan insya-Allah mudah-mudahan sedikit pencerahan pada hari ini, walaupun saya merasakan banyak lagi perkara yang saya tidak sempat untuk sampaikan kerana masa yang sangat suntuk ini. Mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian pada malam ini dapat sedikit pencerahan tentang apa itu salaf yang sebenar dan mana satu salaf yang batil, yang bertentangan dengan apa yang menjadi pegangan para ulama daripada dulu sampailah ke hari. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam.